kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah. Faedah ayat ini, apa yang dapat kita kutip, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk perjalanan hidup kita. Tadi baru dengar cerita. Semalam anak sebut cerita Nabi Daud, cerita Sulaiman ni dalam episod ini berbeza. Tengok yang kita cerita dulu, dia duduk jumpa dengan Balqis je. Jumpa dengan Balqis, bawa mari istana. Tapi dalam ayat ini ada cerita lain. Cerita tentang sikap seorang Muslim mesti bersyukur, dan kita tak cerita lagi kematian Nabi Sulaiman. Alhamdulillah, Al-Quran ni ba'duha min ba'd. Kata ulama, min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu, daripada Allah. Sebab tu cerita dia boleh sambung dalam surah ni, tak ada fakta yang bercanggah. Dan kalau kita baca semua, kita akan dapat satu cerita yang lengkap. Kena baca semua. Quran tak boleh baca pilih-pilih. Baik. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, firmanullah Ta'ala dalam ayat ini, wa minal jinni. Wa minal jin. Di antara kerjanya, wali Sulaiman ar-rihah, ghuduha syahrun, wa minal jinni man ya'mal. Ada di kalangan jin yang beramal, yang bekerja. Kata ulama tadabbur, isbat wujudil jin. Kita isbatkan adanya jin. Dengan Al-Quran sudah ada jin. Bahkan nama suratul jin pun ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut jin banyak kali dalam hadis. Dan ijma' kaum muslimin mengatakan jin tu ada. Walihaza, kerana itu, man ankara wujudal jin faqad kazzaba al-Quran. Siapa dia kata jin tak ada, orang tu telah membohongi Al-Quran. Sebab Tuhan kata jin ada, mu kata tak ada. Jangan main-main. Dan jin ni pula makhluk yang halus. Makhluk halus dia panggil. Kita tak nampak, tapi dia boleh nampak. Ada orang tertentu boleh nampak jin. Dan jin boleh menjelma. Dalam kisah ini, Nabi Sulaiman nampak jin. Duk kerja depan dia, ngongak-ngongak, duk akak barang, duduk buat binaan. Nabi Sulaiman nampak. Ada orang nampak, ada orang tak nampak. Kita tak nampak jin. Mungkin kita jumpa dengan jin, tapi jin berupa makhluk lain. Sebab tu Nabi kita larang, sallallahu alaihi wasallam, larang kalau ular masuk dalam rumah, jangan terus pukul, halau dia keluar. Ular, ini rumah aku lah, kau keluarlah. Kita bimbang takut yang masuk tu bukan ular betul, jin. Jin ni di antara benda yang dia suka berupa ular. Ada kisah di Madinah, seorang suami balik tengok ada benda ada ular tepat kat dalam rumah dia. Maka dia panah. Tiba-tiba suami dia bertempik. Tengok, dia kata, aku tak tahu siapa mati dulu. Ular mati dulu ke suami dia mati dulu? Maknanya itu bukan ular, itu jin. Bila dia panah, jin lain pula yang pukul dia. Allahul musta'an. Baik tuan-tuan, jangan duduk lain kan. Jangan jin. Yang kedua, itu dari sudut kewujudan jin. Jin tu ada. Yang kedua, wa may yazigh minhum an amrina. Siapa dia tak dengar kata kami, dia kena azab. Kata di para ulama, annal jinna mukallafun. Jin itu ada taklif macam kita manusia juga. Kalau dia derhaka, kena azab. Sama ada azab dunia ataupun azab akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi sebut dalam hadis, semua orang yang kena semua manusia, makhluk ini kena aku ni Nabi, illa asil jinni wal ins, kecuali jin dengan manusia yang derhaka. Itu yang tak kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isu yang ketiga, masalah ya'maluna tamathil. Buat patung-patung ni macam mana cerita? Kaifastajaza Sulaiman? Bagaimana Sulaiman membenarkan jin buat patung?
Maka jawab di sini, ada ulama kata yajuz an yakuna ghaira suwaril hayawan. Boleh jadi bukan gambar hayawan, gambar pokok-pokok, gambar lain-lain. Sebab patung tu tak semestinya pokok, tak semestinya benda yang bernyawa. Min hayawani wa ghairi hayawan au bisu au yusawwir mahzufatir ras, ataupun dia buat separuh je, tak cukup. Ini kata ulama tafsir, at-tafsir asy-Syarbini. Syarbini ni ulama besar dalam fiqh kita. Fiqh Syarbini, dia kata boleh jadi. Wa ala fardi, andainya memang dia buat patung sungguh dengan hayawan yang bernyawa, jaiz, harus untuk syariat, di syariat dia, dan tidak boleh syariat kita. Maka kata di Suyuti dalam kitabnya Al-Iklil fi Istinbat at-Tanzil, falaisa fil ayati hujjatun fi jawazi taswir. Ayat ini bukan menjadi dalil harus buat patung, tidak. Kerana terdapat banyak hadis-hadis Nabi kita SAW larang buat patung, dan juga Allah Ta'ala laknat puak Bani Israel dulu sebab ittakhazu qubur anbiya'in masajid. Mereka ambil kubur-kubur nabi-nabi dia, bina masjid atas tu, dan juga buat yusawwiruna tasawir, buat patung-patung. Wallahu alam. Jadi perbahasan ni banyak, yang pentingnya zaman kita jangan buat. Dan punca berlakunya penyembahan berhala di atas dunia ini mari daripada mana? Mari daripada patung. Bila mati tuan syekh dia, tok guru dia mati, dia pun buat patung. Buat patung. Patung apa? Patung tok guru. Letak situ. Apa tujuan? Nak ambil berkat. Tengok tok guru semangat ibadat. Syaitan biar berkat. Tengok. Habis generasi pertama, mari generasi kedua, syaitan mari esok. Kawan, patung tu ayah kau buat dulu untuk apa? Untuk nak ambil aura. Habis takkan tengok saja, gosoklah sikit. Gosok. Mari generasi yang ketiga pula, takkan nak gosok saja, cium-cium lah. Mari generasi kemudiannya, pop, sembah, sujud pada ini. Mana dia panggil tadarrus. Tadarrus mana syaitan masuk peringkat-peringkat. Itu bahaya main patung-patung ni. Sekarang ni pun kita tengok orang yang hidup main replika-replika ni, mula-mula gambar tepek, lepas tu gosok, lepas tu puja, dia akan naik peringkat-peringkat. Kalau tak mula disekat daripada awal, akan berlakulah penyelewengan di dalam kehidupan masyarakat. Na'udzubillah. Baik, itu kata Suyuti. Harus, mungkin patung sungguh, tapi harus zaman dia. Ada ulama melarikan diri daripada kata patung. Dia kata boleh jadi pokok, boleh jadi. Kita kata boleh jadi. Wallahu a'lam. Ihtimalat. Yang keempat, wajifanin kal jawab wa qudurin rasiyat. Pinggangnya besar macam kolam, periuk pula besar kekal atas tuku tu. Asyik duk menyala ya api. Kata di ahli tadabbur, bayanu karami Sulaiman. Ayat ini menunjukkan pemurahnya Nabi Sulaiman tu. Pemurahnya Nabi Sulaiman. Periuk dia tak sempat turun dari dapur, asyik duk masak ya. Lepas masak boleh jadi ambil makanan tu letak dalam pinggan besar, pakak makan situ pula. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita ni pun kena jadi pemurah lah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kalau ada peluang, ada ruang untuk kita buat kenduri, buat jamuan, bagi makanan ke orang, lebih-lebih lagi warga-warga emas kita ni, pelajar-pelajar, jadi kita pakak buat makanan. Ada orang tolong bagi duit, kita tolong masak. Kita boleh pahala, sama je pahala. Boleh pahala ke orang bagi duit? Tak. Orang bagi duit tu dia pahala bagi makanan, beri bahan. Kita pahala tolong masak, tolong edarkan. Orang yang ramai tolong beri pahala dengan kita makan. Kalau kita orang buat makan jamuan, kita tak makan, tak boleh pahala juga. Masya Allah. Yang kelima, i'malu ala Daud. Buatlah kerja kebajikan, hei keluarga Daud. Hei keluarga Daud. Jadi ulama tadabbur kata, Daud ni
Nabi Daud alaihissalam abun li fakhdin kamilin min Bani Israel. Nabi Daud ni ada bapa kepada satu kabilah khas di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu ada satu kelompok, dia panggil Al Daud. Al Daud. Sebagaimana Bani lain lah. Bani Tamim, Bani Zuhrah, Bani itu, Bani ini. Jadi ada satu Bani dalam Bani Israel. Bani Israel itu kabilah yang terbesar. Dalam kabilah itu ada satu kumpulan nama dia Al Daud. Macam kita ni lah. Kelompok Melayu. Dalam kelompok Melayu tu ada kabilah pula. Itu maknanya. Al Daud ni satu cabang daripada kabilah Bani Israel. Yang keenam, qaulu ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai di kalangan manusia ni yang bersyukur. Yang orang yang banyak bersyukur itu tak ramai. Allah Ta'ala sebut apa? Asy-syakur bi sighatil mubalaghah fa'ul duna syakir. Kalau kata syakir, ramai orang syukur. Tapi syakur, yang banyak bersyukur itu yang tak ramainya. Kita ni banyak syukur kan. Kejap-kejap, Alhamdulillah. Kejap-kejap, jemput tuan-tuan ke rumah saya, kenduri kesyukuran. Ada je. Tapi asyakur, yang betul-betul bersyukur tu tak banyak. Mungkin kita syukur dengan kenduri, kita syukur dengan sedekah, tapi kita tak syukur dengan betul-betul ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita SAW ibadat bengkak kaki. Mari harta, apa-apanya dia dapat harta tak sampai petang habis. Jadi kita ni dalam part mana kita syukur? Boleh jadi syukur dengan lidah je, Alhamdulillah. Sedekah pun tidak. Solat banyak pun tidak. Tapi adalah orang bersyukur tu ada. Tapi syakur qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Anak-anak ada cerita dulu kan, ada seorang ulama tu dia pergi Mekah. Dia doa dekat Kaabah, dia kata apa? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, aku ni jadilah orang yang sedikit. Orang pun pelik, apa tu ayah ni duk doa Allahumma ja'alni minal qalil. Jadi aku ni orang sedikit. Orang panggil, Syekh, kenapa? Mu tak dengar dia Tuhan kata wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai hamba aku yang bersyukur. Aku nak masuk dalam kumpulan yang tak ramai itu. Jadi tapi dia ringkaskan doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Jadikan aku ni di kalangan golongan sedikit. Yang mana? Yang qalil bersyukur tadi. Baik, yang ketujuh. Allah Ta'ala sebut akibat ani'mal sabighatin wa'malu salihan. Kamu buat apa ni? Buat kerja dan beramal dengan amal yang soleh. Dalam ayat ni pula itu untuk Daud. Ya Sulaiman, i'malu ala Dawud syukran. Hendaklah kamu keluarga Daud, jangan lupa lepas kerja syukur. Ayat ini menjadi isyarah ila annal insan la yastariqu fid dunya. Kita ni jangan tenggelam semua dalam dunia. Dunia kita ambil tapi jangan kejar. Tapi biarlah semua dunia yang kita dapat tu digunakan pulangannya untuk akhirat. Barulah kita selamat, insya-Allah. Jadi kita kena buat amal yang baik. Yang ke maknanya Allah Ta'ala perintahkan keluarga Daud syukur, wajib bersyukur. Jadi kita pun, kita yang keluarga tidak Daud ni pun kena wajib bersyukur. Jangan kata itu untuk Daud je. Habis awak siapa? Yang ke-8, i'malu ala Dawud syukran, bekerjalah keluarga Daud dengan syukur. Fi dilalah anna syukra yakunu bil fi'li. Syukur tu 3 kategori. Ada syukur dengan perbuatan, ada syukur dengan perkataan, dan ada syukur dengan apa ni? Dengan hati. Dalam syair kata apa? Afadatkumun na'ma'u minni thalathah yadi wa lisani wa dhamir al-muhajjaba. Dia kata apa? Syukur tu 3 kategori. Tangan, lidah dan hati. Mudah-mudahan kita boleh syukur 3-3. Allah, sebagaimana hadis yang kita baca tadi lah, hadis Nabi kita solat sampai bengkak kaki dia kan. Hadis itu sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka bila orang tanya Nabi, kenapa Rasulullah solat sampai bengkak kaki? Nabi kata, afala akun abdan syakura. Tak patutkah aku jadi hamba yang bersyukur? Maknanya solat sampai bengkak kaki itu tanda bersyukur.
Alhamdulillah. Yang kesembilan, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard. Tak ada orang tahu siapa dia Sulaiman ni wafat kecuali dabbatul ard. Binatang anai-anai makan tongkat dia pun rebah. Jarat sunnatullah aina syai' qad yakun hakiran. Allah Ta'ala buat satu ketetapan, ada benda yang kecil, nampak simple, nampak lekeh, nampak macam tak besar sangat, tapi dia punya kesan dia besar. Tengok. Waktu berlakunya pembunuhan di antara Qabil dengan Habil. Siapa yang mari ajar supaya tanam mayat tu? Qabil. Mu nak tanam macam mana ayat ni? Ketika tu yang datangnya ghurab, burung gagak mari gali. Oh, macam ni. Wa'id al-mabadil handasiyah. Binaan dari sudut struktur binaan yang kuat-kuat. Orang belajar daripada mana? Belajar daripada lebah. Rumah lebah tu hebat. Jadi dalam isu ni pun benda besar. Nabi Sulaiman ni kerajaannya besar. Tapi tak ada siapa tahu dia wafat kecuali dabbatul ard, kecuali anai-anai. Masya Allah. Kita kata dunia ni tak usah kita rasa besar lah tuan-tuan dan puan-puan. Ada kalanya benda kecil besar. Kadang-kadang kita rasa kita hebat. Duduk dalam kumpulan orang hebat-hebat tak. Oh, orang pangkat tu pangkat ni. Tapi yang tahu benda ni orang kampung. Tuan, benda ni simple je. Kami duduk di kampung tahu dah pula. Kita ni tu buat kajian research apa nah. Pelawai orang kampung yang duduk main pucuk kayu pun pandai dia. Kita kata jangan hina orang, jangan memperlekehkan orang. Ada benda yang kita rasa kita hebat, tapi orang lain lebih hebat. Simple sangat-sangat. Yang ke-10 yang terakhir, falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Bila Nabi Sulaiman rebah, barulah jin tahu, lama sudah Sulaiman mati, kita kerja penak di sini. Maka ayat ini nak membatalkan kepercayaan masyarakat bahawa jin tahu benda gaib. Tok Bomah, Tok Dukun tahu benda gaib. Kita kata, tak tahu. Yang tahunya siapa? Yang tahunya Allah Azza wa Jalla saja tahu benda gaib. Yang benda-benda depan kita, kita tahulah. Kita tengok dengan mata kita, dengan ilmu kita. Tapi kalau benda gaib, Allah saja yang maha mengetahui. Jangan kita berani. Sebab itu Nabi kita larang keras. Man ata'arrafan au kahinan. Siapa dia pergi jumpa tukang tilik, siapa dia pergi jumpa tok nujum, pergi jumpa aja, Allah Ta'ala tak kabul solat dia 40 hari. Main. Fasaddaqahu, kalau dia yakin pula, dia terima, dia percaya, maka orang itu telah kufur dengan Quran yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini cukup berbahaya. Bahaya apa? Bahaya apa? Bahayanya pergi percaya benda yang gaib yang telah Allah Ta'ala kata aku je tahu benda ni. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah kita cerita Nabi Sulaiman. 3 ayat saja. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk pula kepada cerita laqad kana lisaba'in, ayat 15 sehingga ayat 19. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.